Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syairah Najhah binti Syekh Muhammad Aziz Saya Nur Alia Amani binti Ishak, dari Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, Diploma Syariah Islamiah, Syariah semester 5 kelas 1. semester 5, kelas 1. Anda semua kenal tak siapa perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis pada zaman Rasulullah? Saya akan menceritakan kepada anda semua tentang seorang perawi yang sangat hebat pada zaman Rasulullah, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdul Rahman bin Syakir Al-Dawsi Al-Yamani. Pada zaman jahilianya, ia dikenali sebagai Abu Syams. Beliau digelar Abu Hurairah kerana semasa ia kecil, ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Ketika beliau sedang mengembala, Abu Hurairah selalu bermain dengan seekor kucing kecil di waktu siang. Jika waktu malam tiba, beliau akan meletakkan kucing tersebut di atas pohon sebelum beliau pulang ke rumahnya. Rakannya memberi gelaran Abu Hurairah kepadanya yang bermaksud si pemilik kucing kecil atau bapa kucing. Abu Hurairah lahir di daerah Ad-Dawsi, Yaman, daerah yang pada mulanya selalu menentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Dawsi, namun tidak seorang pun yang menerima Islam kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah dan sebelum perang Khaybar. Beliau datang ke Madinah sebagai muhajirin dan tinggal di Syufah. Amr bin Ali Al-Falas mengatakan Abu Hurairah datang ke Madinah pada tahun terjadinya perang Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Demi mengajar ketertinggalannya, Abu Hurairah belajar secara bersemuka dengan para rasul dan mengambil ilmu daripadanya. Beliau tidak pernah terbayang untuk menjadi seorang perawi hadis. Abu Hurairah merupakan tetamu baru di kota Madinah, juga dikenali pada saat itu sebagai seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan yang beliau buat untuk berhijrah dari Yaman ke Madinah membuatkan beliau kehilangan semua harta-harta yang beliau miliki di Yaman. Abu Hurairah ni dia merupakan antara orang yang paling fakih di antara ahlu syufah yang lain. Ahlu syufah ni dia akan dapatkan makanan sekiranya Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tidak akan makan sekiranya Rasulullah tak makan. Maka laparnya ahlu syufah ni berarti laparnya Rasulullah. Abu Hurairah mendapat gelaran sebagai rawiyatul Islam atau perawi agama Islam kerana beliau meriwayatkan hadis sangat banyak. Bahkan menjadi perawi hadis yang meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Kegigihan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu, ia membuatkan ia mendulang ilmu yang lebih banyak berbanding sahabat-sahabat yang lain. Setelah berpuluh tahun mengeluarkan banyak pengorbanan dan khidmat terhadap agama Islam, Abu Hurairah jatuh sakit dan akhirnya Abu Hurairah meninggal dunia pada usianya 78 tahun bersamaan 57 Hijrah di Madinah. Jenazah Abu Hurairah disemayamkan di Baqi. Warisan Abu Hurairah bukanlah dalam bentuk harta, emas dan belian, tapi warisan yang ia hadiahkan untuk umat adalah ribuan hadis yang beliau kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Kita akan masuk kepada sumbangan Abu Hurairah. Antara sumbangan beliau telah berdamping bersama Rasulullah selama 3 tahun dan beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak sebanyak 5,374 hadis. Beliau ni juga mempunyai anak murid seramai 800 orang murid yang mempelajari hadis daripadanya. Antara hadis yang kita boleh dapati atau baca daripada Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Seterusnya serba sedikit tentang faktor kejayaan Abu Hurairah. Beliau merupakan salah seorang ahli sufa yang tidak sibuk dalam pentadbiran pada zaman Rasulullah, tapi memainkan peranan pada zaman Bani Umayyah. Beliau juga rajin menghadiri majlis ilmu bersama para sahabat. Beliau tekun dalam menyebarkan hadis. Dengan berkatnya doa Nabi, beliau dapat menghafal hadis dengan mudah. Dan juga beliau hidup selama 47 tahun setelah kewafatan Nabi.
Okey, terdapat beberapa akhlak Sayyidina Abu Hurairah yang boleh kita contohi ataupun pelajari. Antaranya ialah beliau merupakan seorang yang taat kepada Allah dan Rasul. Beliau juga cinta akan ilmu pengetahuan. Beliau menghormati ibu bapa dan mengasihi binatang. Akhir sekali, iktibar yang kami dapat dari Abu Hurairah ialah beliau memberi sumbangan dan mempelajari ilmu dengan bersungguh-sungguh. Walaupun kehidupan beliau susah, beliau juga tekun dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.